Kita bertemu lagi dalam pembicaraan kita tentang sejarah persyariatan puasa di bulan Ramadan. Marilah kita menelusuri sejarah yang lebih mendalam. Bagaimanakah puasa ini dilaksanakan dan disyariatkan? Sebenarnya puasa telah mengalami dua fasa. Dua fasa, iaitulah fasa pertama telah diberi pilihan sama ada nak berpuasa ataupun nak berbuka. Bagi golongan yang tidak mampu, boleh berbuka puasa, kemudian menggantikan puasa itu dengan membayar fidyah. Ini jelas pada fasa ini dengan turunnya perintah Allah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dia suruh kita berpuasa. Kedua, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Bagi golongan-golongan yang sakit atau musafir, mereka boleh menggantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi jelas kepada kita, dalam fasa ini, bagi mereka yang ingin memilih untuk berpuasa, mereka boleh berpuasa. Bagi mereka yang rasa tidak mampu nak melaksanakan puasa, mereka boleh memilih yang kedua, iaitulah untuk mereka menggantikan puasa lain tapi dengan membayar fidyah. Bagi mereka yang ingin memilih berpuasa, tujuan puasa ini kerana dia melihat umat Islam pada ketika itu terdapat dua golongan. Golongan pertama, golongan yang sudah mantap akidahnya. Golongan ini orang kata no problem, tak ada masalah untuk melaksanakan kewajipan berpuasa ini kerana jiwa mereka sudah mantap, akidah mereka sudah mampat. Tapi ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang baru mengenali Islam, golongan yang baru memahami Islam. Iman mereka orang kata baru tunas baru. Maka golongan ini, kaedah yang digunakan oleh Islam naklah memudahkan mereka. Jangan kita membebankan mereka. Kita tak mau takut nanti mereka lari. Mereka rasa Islam ni berat dan mereka jauhkan diri mereka daripada Islam. Ini kita takut. Sebab itulah pasal ini memberi pilihan sama ada nak puasa. Cuma kaifiat, cara pelaksanaan puasa pada ketika ini, puasa hanya selama 23 hari dalam satu bulan. Bukan macam kita puasa sampai 29 atau 30. Waktu permulaan puasa bermula selepas sembahyang Aisyah. Waktu lepas sembahyang Aisyah ataupun selepas bangun tidur di tengah malam. Lepas dia tidur, maka dia bangun, maka dia kira berpuasa. Ingat selepas dia laksana sembahyang Isyak, selepas bangun tidur ataupun dia tidur malam tu, kira dia dah berpuasa sehinggalah waktu berakhirnya terbenam matahari di keesokan hari. Bayangkan, kadang-kadang orang puasa 23 jam. 23 jam. Maka pada ketika rasa terlalu sukar, begitu lama sangat mereka berpuasa sampai 23 jam. Ini bagi golongan yang mantap, no problem. Bagi golongan yang kedua, golongan yang memilih untuk membayar fidyah, golongan yang sakit, musafir atau yang tak berdaya nak berpuasa, dia milih cara kedua. Dia membayar satu cupak untuk setiap hari yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang rasa berat, tak mampu, boleh mengeluarkan secupak beras untuk beri makanan pada fakir miskin. Maka pasal pertama yang kata, Islam ni dalam mensyariatkan suatu hukum, dia menggunakan 3 konsep. Pertamanya, dia melihat kepada memberi kemudahan kepada umat. Nombor 1. Memberi keringanan, rukhsah, memberi kemudahan. Memudahkan kita. Kedua, menolak kemudaratan. Islam melihat, kalau benda mudarat, bawa benda mudarat, dia tolak.
dia menafikan. Dia bagi mudah. Kalau benda baik, dia bagi mudah. Benda mudarat, dia tolak. Yang ketiga, pelaksanaan syariat Islam secara beransur-ansur. Islam tidak pernah datang seketul, orang kata. Turun-turun tu secara yang kulli, penuh mesti laksanakan. Tidak. Dia mendidik dengan cara beransur-ansur. Macam juga kita kata nak diharamkan arak, beberapa peringkat sehingga arak diharam secara total. Jadi ini dilaksanakan oleh Islam. Jadi dalam pensyariatan puasa bulan Ramadan, Islam melihat dalam yang ketiga, iaitulah berperingkat dalam pelaksanaan. Peringkat-peringkat. Dia bagi pilih dulu. Nak buat boleh, hak boleh buat puasa. Tak larat, bayar fidyah. Tapi kena ganti balik. Itu pasal pertama. Pasal kedua pula, pasal yang wajib berpuasa secara mutlak, tak ada pilihan dah. Dengan turunnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada manusia dan sebagai memberikan keterangan-keterangan dalam petunjuk itu, dan sebagai membezakan antara yang benar dengan yang salah. Dan turunnya ayat Famin syahida minkum syah falyasum. Siapa yang telah menyaksikan bulan itu, hendaklah berpuasa. Maka ketika itu tak ada pilihan. Siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan nampak, maka bermulalah kewajipan puasa, tak ada kecuali. Dalam pasal ini kita lihat umat Islam tu melaksanakan puasa dan dalam dua fasa. Satu dalam keadaan yang sukar, lalu satu lagi dalam keadaan ringan. Pertama, dalam keadaan sukar, timbul masalah. Bila kita baca tadi kaifiat cara kita berpuasa, lepas sembahyang Isya dan selepas kita tidur, kita dikira telah berpuasa. Timbul masalah dari segi bila umat Islam, masalah dia nak bersetubuh dengan isterinya. Bila dia nak bersetubuh dengan isteri dia, timbul masalah. Kerana bila dia sudah sembahyang Isya, dia kira dia dah start berpuasa, sedangkan dia belum lagi bersama isteri dia, ataupun dia terlena tidur, dia dikira berpuasa. Maka timbul masalah itu pada mereka, betapa beratnya mereka berpuasa. Dan kadang-kadang puasa itu berlanjutan daripada malam tu lepas tidur sampai besok terbenam matahari. Kadang-kadang sampai, kita kata tadi, 23 jam. Berat. Mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, berat, tak ada can nak bersama isteri ni, malam-malam teringin juga walaupun berpuasa, tapi ni memang terlena dan letih buka puasa, terlena, orang kata, sampai besok. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu untuk kamu bermesra bersama isteri kamu pada malam berpuasa itu. Hunna libasul lakum, mereka ada pakaian bagi kamu. Jadi kamu boleh gunakan. Maka ketika itu mereka dibenarkan. Jadi pasal suka ini telah dikeringankan. Rasulullah dah mula memberi keringanan. Boleh, bukan tak boleh. Jadi puasa pula bermulalah era-era yang kedua, era yang ringan, dengan turunnya perintah selepas itu. Macam puasa yang kita laksana hari ini, puasa bukan bermula selepas tidur atau Isya. Lepas Isya kita terlena, bangun tidur daripada lena pun masih kita ada masa lagi bersama isteri, sehinggalah puasa bermula selepas sembahyang subuh. Boleh sahur lagi pula tu. Jadi masa itu ringan. Jadi puasa ini nak kita laksana sehinggalah macam sekarang ini. Jadi tidak tahulah, taklah sampai 23 jam lepas subuh sehingga terbenamnya matahari. Inilah dia syariat puasa yang dilaksanakan ini, mengalami proses pemeringkatan beransur-ansur. Inilah cara syariat Islam mendidik umatnya sehingga kita mampu laksana dengan penuh ketulusan, keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dulu berehat.
Sampai ini kita bertemu lagi dalam program Nadwah Ramadan bersama Hikmah Channel. Jangan ke mana-mana.